jugalah integration macam mana nak buat. And then sama juga untuk chapter 8. Chapter 8 membawa kepada chapter 9. So benda-benda yang penting lah. Tolonglah jangan tinggal satu pun chapter. Macam saya cakap dalam kelas, tolong jangan masuk dia warna exam kamu tanpa tahu basic kepada setiap chapter ni. Okay. Tolong jangan tak tahu macam mana nak cari sub-interval. Jangan tak tahu macam mana nak tukar PDF ke CDF. At least lah sebelum masuk exam tu kamu tahu setiap basic dekat setiap chapter. Okay. Jangan tinggalkan satu pun soalan masa exam kamu. Okay. So, kita tengok chapter 3 dulu. Apa yang kita ingat dekat chapter 3? Apa yang ada dekat chapter 3 ni? Chapter 3 paling senang lah. Okay. Full mark dekat sini sepatutnya. Dekat chapter 3 sepatutnya mesti full mark lah. InsyaAllah lah kalau soalan tu dia tak buat pelik-pelik. So, kita ada dua lah chapter 3. Kita ada Newton-Raphson dengan apa satu lagi? Trapezoidal rule. Okay. Trapezoidal rule. So sekarang saya nak bincang, semua orang dah tahu dah macam mana nak buat ni. Basic sepatutnya semua orang dah tahu dah lah. So saya nak bincang apa yang selalu ditolak markah. Okay, Newton-Raphson. Kita tahu Newton-Raphson biasanya soalan akan suruh show A in and B there is a root. Show there is a root between A and B. There is a root between A and B. Okay, so kita tahulah kita akan substitutekan A, B kita dekat dalam function kita and then kita akan nampak sign changes. Okay, soalan akan sama je dekat chapter 3 ni. Dia tak boleh susahkan. So kena ada sign changes dekat situ. Kalau soalan suruh lukis graph, kamu kena lukis graph. Tengok ada intersection point. Okay, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Simple je. So Newton-Raphson rule. Formula kena hafal Formula kamu xn plus 1 equals to xn minus fxn over f prime xn. Formula kena hafal. Okay. So x naught kita akan bermula dengan, macam mana kalau nak cari x naught kalau dia tak bagi? Kalau interval kita A dengan B, contoh interval kita 2 dengan 3, kita punya x naught akan jadi di tengah-tengah. Tambah bagi 2. Okay, di tengah-tengah interval kita. Simple, tak ada masalah. So, apa yang saya nak ingatkan dekat sini, bila kita buat Newton-Raphson method, ada dua benda yang kita kena ingat, which is nombor 1, substitution mesti tunjuk untuk x1 dan juga x2. Okay, substitution for 2 step. Substitution must be shown for 2 step. Must be shown for the first 2. Mesti wajib. Okay, kalau tidak nanti markah akhir pun dia tak bagi kat kamu. Okay, for the first 2, ini mesti kena tunjuk lah. Panjang-panjang tak ada masalah. Kita boleh kira guna kalkulator. Kamu terus tekan kalkulator tak ada masalah. So, untuk chapter 3 ni, guna kalkulator. Okay, make sure guna kalkulator. Maksud saya guna kalkulator tu tekan alpha, tekan x, tekan function kamu. Okay, jangan tekan satu-satu kat situ. So, ingat itu first thing. Mesti tunjuk untuk the first 2 substitution, x1 dengan x2 kita. Kalau soalan kata, soalan bagi show the macam mana soalan tu? Show the first 2 iteration. Tak ada masalah. Tunjuk sampai habis. Okay? Tak ada masalah. Tunjuk sampai habis juga. Kalau soalan tu cakap, soalan tu bagi x1 equals to 1.5. Tak ada masalah. Kita start dengan x1 dekat sini. So kita teruskan dengan x2, kita teruskan dengan x3. Tapi masih lagi kita kena showkan for the first 2. Okay, penting tu. And then the second one dekat sini mesti kena extra 1 decimal place. Ini pun ramai yang lupa. In working kita. Extra 1 decimal place in working. Okay. Contohlah ada sampai x5. Semua jawapan kamu mesti kena extra 1 decimal places. Kalau tak cukup, akan jawapan akhir akan larilah. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay. Mesti kena extra 1 decimal place. In fact, untuk setiap chapter sebenarnya, kalau soalan tu minta 3 decimal places, dalam setiap jalan kerja kamu mesti lebih daripada 3. Okay, bukan untuk chapter 3 je sebenarnya. Cuma chapter 3 kita tekankan sebab jawapan akhir kita tu very small. Okay, so jawapan akhir kita nak jawapan yang exact. So sebab tu kita tekankan untuk extra 1 decimal place tu.
Tapi in fact untuk semua chapter, kalau soalan tu minta 3 decimal place, dalam jalan kerja mesti kena extra 1. Okay. So jangan lupalah kalau jawapan dah sama, bila dah sampai kita punya stopping criteria, jawapan akhir janganlah lupa bagi jawapan yang dia minta. Contoh kalau dia minta 3 decimal place, bagilah 3 decimal place. Mak tahu. Sorry. Okay. Itu Newton-Raphson method. Tolong siapa yang tak tahu buat Newton-Raphson method, belajar yang ni. Okay, make sure dekat setiap, siapa nak suruh saya check jalan kerja pun boleh, tak ada masalah. Kamu buat soalan mock, kamu buat Newton-Raphson method ni, make sure tak ada masalah untuk menjawab soalan Newton-Raphson method. Okay, trapezoidal rule. Okay, trapezoidal rule. Apa yang kita kena cari dulu? Step yang pertama untuk trapezoidal rule, apa yang kita kena cari? Apa yang kita kena ada? Panjangnya A tu. Okay, apa dulu? Kita H. Yes, H B minus A over N. Okay, trapezoidal rule kadang-kadang soalan H tu kalau kamu tengok dalam soalan countdown, dia akan tulis contohlah kita ada sub interval, kita ada strip, kita ada ordinate. Okay. Ini ialah N kamu Ketiga-tiga ni ialah N kamu, bukan H kamu. Ini ialah N. Contoh kalau kita ada K or sub interval, K strip, K ordinates. Ini ialah N kamu. Okay. Kalau K sub interval, dia akan sama dengan N lah. N kita sama dengan K. Kalau strip sama juga N kita masih lagi K. Kalau ordinate kita kena buat apa? K -1. -1. Okay. Mesti kena -1. So bila kamu tengok trapezoidal rule, apa yang kita tengok dulu ialah ini. Okay. Kita punya subinterval strip dengan ordinate ni. Jangan salah dekat sini. Sebab salah dekat sini, habislah markah kamu. Okay, sebab dia senang je. So sayang sangat kalau kamu salah kat sini. So bila tengok soalan chapter 3, dekat trapezoidal rule, sama ada dia subinterval strip ataupun ordinate. Okay, ingat ordinate mesti kena tolak 1. Okay, ordinate sahaja. And then masuk dalam formula. Formula jangan salah A tolak B. Okay, jangan salah A tolak B, kamu akan dapat negatif dekat situ. So make sure ingat, formula ni pun kena ingat lah, dia tak bagi. So and then kita buat table. Kita ada table kita, step tu kita ada table, sama juga. Ingat, dalam table mesti kena extra 1 decimal place. Okay, table mesti extra 1 decimal place. Samalah basically untuk chapter 3, dalam jalan kerja mesti kena extra 1 decimal place. Lebih tak apa, kamu nak letak semua nombor yang dekat dalam kalkulator kamu tu pun tak ada masalah. Okay, tapi janganlah banyak sangat. And then kita ada formula kita. Okay, formula kita ada H over 2. Itulah kat sini. Kita ada integrate fx dx from A to B. H over 2 tambah daripada kolom pertama plus 2B. Okay. So itu saja untuk kamu punya chapter 3. Basically tak ada apa-apa pun. Very simple. Full mark. 7 marks, 8 marks dalam tangan dah. Kalau dapat jawab soalan chapter 3 ni. Tapi kesalahan yang selalu dibuat ialah inilah, lupa nak buat 2 substitution, salah kira, salah tekan calculator. Sebab tu saya tak nak, kalau boleh tak nak kamu tekan 2.5 tambah 2 tekan 1-1. Just terus je buat alpha function kamu. And then ini juga extra 1 decimal place, extra 1 decimal place, and this one. Okay, ini yang selalu salah. Okay, so itu chapter 3. Tak ada apa-apa pun, tapi make sure boleh buat lah. Okay, next one. Chapter 4. Salah pula. Okay, ini chapter 4 kita. Chapter 4 very long, memang panjang sangat chapter 4. Sekejap, kenapa saya cerita pasal circles? Tak apalah. Okay. Kita ada circles, kita ada parabola, kita ada ellipse dekat sini. Okay, so circles, parabola dengan ellipse ada masalah. So kita ada parabola, kita ada ellipse. Tak tahulah apa yang nak masuk exam. Ellipse. Okay, apa formula parabola kita?
Anyone? Formula parabola? X minus h square X minus equals H to square plus minus 4p y minus k. Y minus K. Sama juga kita ada Y minus K square equals to plus minus 4P X minus H. Okay. So ada dua formula untuk parabola. Untuk ellipse kita ada X minus H square over A square plus Y minus K square over B square equals to 1. So untuk parabola dengan ellipse, bila baca soalan, benda pertama yang kita kena tahu ialah shape kita. So sama ada parabola kita ke kanan ke kiri, ke atas, ke bawah. Semua terbalik. Ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Okay. Itu yang benda pertama yang kita kena determinekan. Okay. Maksudnya bila kamu ada soalan tu, kita kena tahu dulu kita punya vertex kita. Ellipse pun sama juga. Benda pertama yang kita kena tahu bila soalan bagi ialah sama ada dia horizontal ataupun dia vertical. The first thing ialah shape kita. Kalau soalan cakap the axis of symmetry is parallel to y axis, apa kita punya shape? Kalau soalan cakap the axis of symmetry parallel to x axis, apa kita punya shape? Itu benda yang pertama. Untuk dua benda ni, the first thing yang kita kena tahu ialah shape dia. Kalau kamu tahu shape, tak ada masalah untuk buat soalan. Okay. Parabola. Tolong jangan confuse tolong jangan contoh kalau saya ada vertex 2, 3. Okay, kalau saya ada vertex 2, 3, contohlah ini equation kamu. Okay. Kesalahan yang selalu dilakukan ialah kamu letak y minus 2. Betul tak? Y minus 2 square, x minus 3. Betul ke? Salah. Sepatutnya y minus 3. Okay, so y minus 3. Sebab 3 kamu ialah k. H kamu ialah 2. So itu kesalahan yang selalu dilakukan. So make sure kalau setiap vertex directrix kamu tu tulis ini ialah H, K kita. Okay, biar lambat, tak apa, jangan risau. Lambat sikit tak apa. Make sure soalan yang kita boleh jawab, kita jawab dengan perfect. Okay. So, itu parabola. Sketch tak ada masalah lah. Contoh kalau soalan bagi 3 points. Given 3 points. Okay. Contoh kalau soalan bagi 3 points. Cara paling senang untuk kita tahu macam mana shape kita punya graph tu ialah plotkan je ketiga-tiga shape kita. Plotkan. Okay. Plotkan ketiga-tiga point kita. So kita tahu shape dia macam mana. Kadang-kadang kita tak payah fikir pun. Kalau kita plotkan, kita dah terus ada kita punya shape. Okay. Plot. Plot. Jangan malas. Plotkan. Okay. Ellipse pun sama jugalah. Ellipse tak ada masalah. As long as kalau kamu tahu shape kamu horizontal ataupun vertical, ke atas kena tambah, ke bawah kena tolak. Kanan kena tambah, kiri kena tolak. Kena tambah tolak apa? Itu boleh fikir sendirilah. Saya bukan nak ajar dah sekarang. Okay. So sama juga kalau tak tahu macam mana shape dia. So rasanya ellipse tak ada masalah lah untuk tahu shape. Okay. Biasanya tak ada masalah untuk tahu shape. Kalau A greater than B, kita tahu macam ni. Kalau A less than B, kita tahu macam ni. Okay. So itu parabola dengan ellipse. Circle pula, sama juga. Circle memanglah tak ada shape. Betul, circle tak ada shape. Dia ada circle je lah. Tapi better untuk kita plotkan kita punya circle tu. Contoh soalan tu bagi. The circle lies on 3 points. The circle lies on 2 points and y equals to x is tangent to apa-apa-apa. Okay, contoh. Circle lies on 1, 2 and 2, 4. Lepas tu dia bagi lagi y equals to x plus 1 is a tangent to the circle. Okay, itu information yang kita ada. Contoh, sebelum kita buat apa-apa keputusan kita, kita lukis dulu. Lukis macam mana? Bukan lukis saja-saja, lukis atas kamu punya axis. Okay, lukis atas axis kita. Kita ada point 1, 2, 2, 4. Plotkan di sini 1, di sini 2. Sini. Okay. 2, 4. Kita ada di sini 2, dekat sini 4. Di sini. Okay. So
So circle kita mungkin akan jadi macam ni lah. Okay, itu circle kita. Plot kan, nampak kan dekat mana kamu punya garisan tu. Lepas tu fikirlah nak buat apa seterusnya. Okay, so that kita tahu tangent kita akan intersect dengan apa. Tangent kita kena dekat mana. Tangent kita akan jadi positif ke, negatif ke. Okay, so circle, kalau soalan tu bagi yang panjang, soalan panjang, plot kan. Maksud saya plot kan bersama-sama dengan axis kita. Okay, bersama-sama dengan axis. Circle kita tak kisah pasal shape dia. Tapi yes, kita kisah pasal ni. Sebab bila contoh dia cakap the circle intersect dengan x-axis and y-axis. Intersect dengan y-axis dengan x-axis. Kalau kita lukis, ini intersect dengan x-axis, y-axis. Okay. Tapi kita kena ingat, selagi dia tak cakap dia berada dekat kuadran mana, kita kena considerkan yang di sini, yang di sini, yang di sini juga. Okay. Sebab tu penting untuk circle kita lukiskan dia sebab dia ada beberapa possibilities. Okay. Okay, itu untuk circle lah. Circle ada banyak sekali. Make sure boleh faham at least macam mana, kalau tak tahu macam mana nak jawab length of tangent, equation of tangent, sekurang-kurangnya tahu macam mana nak jawab equation of circle. Macam mana nak cari center dengan radius. Dan macam mana nak cari point of intersection. Okay. Okay, equation of tangent and normal. Banyak juga soalan yang tak suruh cari equation of tangent and normals. Macam soalan countdown yesterday ke 2 days before. Dia akan cakap, the line is parallel to the tangent. Sebab tu saya suruh lukis. Contoh. Kita ada point A, B. Okay, obviously kita ada garisan A, B lah. Okay. Lepas tu dia cakap, the line AB is parallel to the tangent to the circle. Okay, parallel to the tangent. So tangent yang parallel, line yang parallel dengan AB ialah semua ni lah kan, ini semua parallel. Macam ni semua parallel. Tapi tangent to the circle. So tangent tu duduk dekat mana? Tangent tu akan duduk dekat sini lah. Satu. Tak cukup satu sebab dia ada dua parallel. Satu lagi. Okay. Itu situation dia. Mana tak keluar? Nampak ke? Sekejap Okay. Itu situation dia. Nampak dia cakap bila line kita parallel to the tangent of the circle, kita buatlah line yang parallel. So tangent kita kat sini. Tangent kita dekat sini, tangent kita dekat sini. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh cari dua point ni. Okay. Bila kita ada dua point, contoh kalau kita ada center, kita ada point B, ataupun kalau kita tak ada center, kalau kita ada point A dengan point B, kita boleh guna cara yang sama, kita cari normal kita. M normal equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. So cara yang sama untuk cari normal kita. So basically dekat topik yang ini, equation of tangent and normal, bukan semata-mata untuk cari equation of tangent and normal. Kita kena considerkan juga macam mana nak cari gradient kita tu. Okay. So kamu kena fahamkan dia punya situation betul-betul. Sebab tu saya cakap, bila soalan circle, kena lukis. Okay, mesti kena lukis. Okay. Markah untuk circle. Markah untuk circle. Lagi-lagi bila soalan bagi 3 points. Soalan bagi 3 points dekat sini dia suruh cari equation of circles. Kita kena buat simultaneous, betul? Kalau kita kena buat simultaneous, substitution tu. Substitution kena tunjuk satu-satu lah. Memang markah tak banyak dekat substitution. Tapi ada markah dekat substitution. Let's say lah kalau kamu buat simultaneous equation, kamu dapat H, K kamu ataupun G dengan F kamu salah. Tak ada masalah, memang tak ada masalah nak buat macam mana dah kamu kira salah kan. Tapi ada markah untuk substitution. So cuba, try, substitute je. Kalau soalan tu cakap the circle passes through this point, substitute je dalam circle kamu. Okay, make sure ada jalan kerja dekat situ. Jangan bagi satu soalan kosong markah. Okay, jangan langsung tak ada markah dekat soalan tu. Make sure ada markah juga. Okay. Yang lain kamu boleh belajar sendirilah sebab banyak sangat untuk circles ni. Tapi make sure substitution kena tunjuk lah untuk circles. Okay, so sekarang untuk chapter 5.
Chapter 5 pun chapter yang kamu boleh score. As long as kamu faham apa yang dia nak. Okay, dekat application ni. Semua dekat application. Kat sini tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya masalah dia dekat sini. Kat properties ni. Tapi tak apalah. Kalau tak boleh nak jawab nak buat macam mana. Tapi saya nak kamu score dekat soalan application. Okay. Lukis. Okay, lukis betul. Soalan samalah vectors pun kita kena lukis. Kalau tak boleh lukis, kalau kamu tak nampak, kamu ambil je satu kertas A4, kamu tunjukkan. Kamu letak macam mana sebenarnya, apa sebenarnya situation dia. Ambil satu kertas A4, contoh itu ialah plane kamu. Kamu ambil pensel, dekat mana kamu punya line. Kalau dia perpendicular, apa yang kena jadi. Tapi soalan vectors ni, make sure basic kena kuat lah. Kamu punya basic kena kuat. Maksudnya kalau dia kata vector A is perpendicular to vector B, apa yang jadi? Contoh kalau dia kata the plane contains two vector, apa yang kamu kena buat? Kalau the plane contains two vector, macam mana nak cari normal? Apa yang kita buat? Plane contains two vectors. Kita nak cari normal macam mana? Anyone? Minus kan, Miss. Plane contains two vectors. Kalau contains two vectors, kita ada plane kita. Contain two vectors, vectors kita duduk atas plane. Ni E, ni B. Okay. So macam mana nak cari normal kita? Macam mana nak cari normal? Ada orang ke tak ada ni? Crosskan Miss. Yes. Crosskan. A cross dengan B. Okay, ini maksudnya vector, bukan vector. Contains, okay. Plane contains vectors. Dua-dua vektor tu ada atas plane kita. So kena fahamkanlah soalan tu betul-betul. Macam saya cakap, lukis. Tapi topik vektor ni kalau kamu punya basic tak kuat, memang tak boleh nak jawab lah. Kamu kena fahamkan betul-betul. Okay, so kalau tak tahu nak buat macam mana, macam lagi tak confident lagi untuk buat vektor, pergi buat soalan praktis. Okay, buat soalan praktis dulu. Tolong jangan tengok nota. Jangan salin je nota kamu. Okay. So chapter 9, chapter 10 tak ada masalah. Kita dah bincang juga yesterday. Chapter 9, chapter 10 kita baru juga belajar sebenarnya. Chapter 9 dengan chapter 10. Saya dah explain juga pasal probability kita. Kita nak Px greater than equals to R. Kita nak Px less than equals to R. This one for chapter 9. Discrete cumulative. Discrete CDF. This one for chapter 10. Nak guna table. Okay. Macam mana nak cari probability tu saya dah discuss juga dalam kelas. So itu penting, itu yang paling penting. Make sure tahu macam mana nak tukarkan probability kamu. Okay. So last one kita ada chapter 8. So chapter 8 tak ada apa-apa lah saya boleh tolong. Okay, chapter 8. Kalau dia bagi table, kalau dia bagi tree diagram kat kamu tak ada masalah. Kalau kita disuruh cari PA intersect B, semua tak ada masalah lah sebab kita boleh terus dapat kalau kita bagi table ataupun tree diagram. Tapi kalau soalan minta A or B, PA union B, ini wajib pakai formula. Okay, mesti kena pakai formula. PA plus PB minus PA intersect B. Okay, mesti kena pakai formula. So kalau dia bagi table kat kita, dia bagi table ataupun tree diagram ataupun dia bagi apa satu lagi? Dia bagi Venn diagram kat kita. Kalau dia minta A union B, mesti kena pakai formula ni. So formula ni ialah basic lah. Kalau kamu nak tahu mutually exclusive pun kamu pakai formula ni juga. So make sure ingat formula ni. Okay. Selagi soalan tu tak cakap independent, tak boleh darab jangan darabkan, mesti kena pakai formula. Selagi soalan tu tak cakap dia independent, kamu kena pakai formula juga. Untuk chapter 8 ni kamu kena fahamkan lah situation dia sama untuk chapter 9 dengan chapter 10.
So kalau boleh lukis tree diagram, kita lukis tree diagram. Kalau boleh buat table, kita buat table. Kita cuba untuk simplifykan the situation, the problem dalam soalan tu supaya kita nampak jelas apa yang jadi. Okay. Just malam saya cakap, two dice are thrown. Two dice are thrown. Memang kalau kita baca, kita tengok the first thing dalam soalan tu bagi, dia just bagi fx equals to xy, x equals to y. Ini dalam tutorial kita belajar x is not equals to y. Memang kalau kita tengok sekali, kita tak tahu pun apa sebenarnya yang jadi. Tapi bila kita baca balik, event tu dia kata two dice are thrown. So two dice are thrown, kamu dapatkanlah apa sebenarnya event kamu tu. Okay. Break down the event yang ada dalam soalan probability ni. So tak susah pun sebenarnya soalan probability ni as long as kamu faham situation dia. Okay. Alright. So itu semua chapter lah yang akan masuk exam. So untuk chapter 3, chapter 9, chapter 10, 3 soalan ni saya nak kamu jawab score dengan betul-betul lah. Okay. Chapter 3, chapter 9 dengan chapter 10. Make sure semua basic boleh buat. Okay. Make sure semua soalan boleh jawab tanpa ragu-ragu. Boleh? Boleh ke? Boleh Miss. Boleh, Miss. Okay. Boleh Miss. Chapter 3, chapter 9, chapter 10, satu lagi chapter ialah chapter 5. Okay, sebab chapter 5 sebenarnya senang je untuk kamu. Kamu pelajar modul 2. Tak ada masalah untuk jawab vector. Okay. So ini soalan yang saya nak kamu jawab tanpa yakinlah kamu keluar, kalau kamu keluar bilik exam tu kamu macam yes confident dapat 12 markah dekat situ. Okay, contoh je lah. Okay, tak ada masa lagi, kita discuss sikit soalan circle. Soalan circle ni, ini ialah soalan revision kamu. Soalan revision chapter, revision by chapter. Silap saya. Ya betul, soalan revision by chapter, soalan nombor 1. Okay, boleh tengok soalan dia dulu. Siapa yang dah buat? Okay, good for you. Okay, soalan circle. Given that a circle passes through point and touches line y plus x equals to 9 at the point 36. Okay. First, kita baca dulu the whole question. Find the coordinate of the center and radius. So dia suruh kita cari center dengan radius. Dia tak bagi equation of circle. So kita perlu dapatkan equation of circle dulu. Bukan, dia suruh cari general equation of circle. Okay, equation of circle. General equation of circle. Dekat sini pun ramai yang juga yang tertinggal. Okay, simple mistake je ni. Dia minta general equation of the circle. Kena bagi general lah, janganlah bagi standard equation. Okay. Macam nak buat ni? Given that a circle passes through 5, 2 and touches line y plus x equals to 9 at point 36. Okay, cuba dulu. Okay, so macam saya cakap apa yang kita buat bila kita dapat soalan circle ni, circle memang kita tak payah tahu shape tapi make sure kita lukis. Kita tahu apa sebenarnya yang jadi dekat kita punya soalan. So kita ada circle, obviously ada circle. Lukis. So kalau ada center, kita terus letak center kita. Okay, benda pertama yang paling penting soalan, apa tu? Yang paling penting dekat soalan circle ialah center kita. So kalau tak ada center, itu yang kita kena cari dulu. Touch 0.52 and 36. Touch 0.52. Mana ni?
passes through point 52 and touches the line x plus y plus x at the point 36. Okay. Y plus x equals to 9 ni apa sebenarnya? Y plus x equals to 9 ni ialah apa? Tangent. Tangent dia. Okay. Keyword dia ialah touch dekat satu point. Okay. Touch dekat satu point. Memang dia tak cakap dia ialah tangent tapi dia kata dia touch dekat satu point. Mungkin kita tak tahu tapi kita lukis. Contoh 36 tu dekat sini. Okay. Ini ialah 36. So dia kata line to touch the point. Okay. So dekat sini kita tahu sebenarnya line y plus x equals to 9 ni ialah tangent to the circle. Okay. So kalau kita tak lukis, kita tak nampak sangat. So make sure lukis. So obviously kita ada center kita kat sini lah. And then dia touch 1.52. Contohlah 52 tu dekat sini. Okay. So untuk cari center, kita nak general equation. Tulislah siap-siap general equation kamu. X square plus y square 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay. So masalah ni ialah masalah yang saya cakap tadi. Untuk cari equation of tangent dan equation of normal. Kita tak nak cari equation of tangent dan equation of normal. Kita nak gunakan macam mana nak cari gradient kita. Okay. Since kita tahu line ni tangent to the circle, kita tahulah gradient dia berapa dekat sini. Kita tahu gradient dia. So kalau kita susun kat sini kita ada y equals to 9 minus x. Okay. So kita ada gradient of tangent kita sama dengan negative 1 dekat situ. Okay. So gradient of normal dia obviously akan jadi 1 lah. Okay. Gradient of normal kita akan jadi 1. Okay. So center kita ialah negative g, negative f. Ini ialah normal kamu. Okay. Itu ialah normal kamu. So apa yang kita boleh buat ialah by using the formula of finding the gradient of normal. Contoh kita cari gradient normal, selalunya kita akan buat y minus k over x minus h. Okay, y minus k over x minus h. So kita buat benda yang sama. So kat sini kita tak ada h dengan k kita. Kita cuma ada center kita lah. Contohlah saya pakai negative g, negative f kat sini. So kita akan dapat kita ada y minus negative f over x minus negative g. Okay. So kita akan gunakan dua point. Point yang ini dengan point center kita. Center memang tak ada tapi kita guna yang general je lah. Gradient normal kita ada. Gradient normal kita ialah 1. So equation kat situ kita ada 1 equals to y plus f over x plus g. Okay. Okay. Y kita ialah y kita ialah 6 lah. So 6 tambah f over 3 tambah g. So itu equation kita. Kita ada 3 plus g equals to 6 plus f. Okay. So susunlah kat situ kita akan ada g equals to 3 plus f. Satu equation kita. Okay. So the situation datangnya daripada mana? Daripada tangent kita ni. So kalau kamu baca soalan je, kalau kamu tak tahu ini ialah tangent, kamu tak akan dapat buat soalan ni. Okay. So kamu kena tahu yang ini ialah tangent kita. Allah, tak ada baik. Kamu kena tahu yang line kita tu ialah tangent kita. So, apa yang kita buat seterusnya? Kita cuma ada satu point je. Kita cuma ada satu equation je. Kita perlukan lagi dua equation untuk kita cari G, F dengan C kita. So, apa yang kita nak buat? Substitute point. Substitutekan point kita. Okay, substitutekan point kita. Selagi ada point yang dia cakap, passes through point tu semua kita masukkan dekat dalam circle kita. Okay. Sekejap. Pencil saya pula tak ada lagi. Okay. Satu point kita ialah point ni. Ini point yang passes through. Obviously kita akan substitutekan 5 tu dekat dalam general equation kita lah. Baru ada dua equation. Satu lagi point apa? Tiga enam. Okay. 36 pun passes through circle kita juga. Pun kamu kena substitutekan dekat dalam ni. So kamu akan dapat 3 equation. Bersama-sama dengan equation yang ini, kita akan buat simultaneous lah dekat situ.
Okay, kita akan buat simultaneous. So, baca sekali soalan mungkin tak nampak. Kalau kita dah lukis, kita tahu, kalau kita tahu ini betul ialah tangent kita, baru kita boleh jawab. Okay. Bila soalan tu bagi tangent je, cara ni memang kena tahu buat lah. Okay. Maksudnya kita guna formula daripada gradient normal ni untuk cari center kita. Okay. Show that the circle, soalan B tu, show that the circle also intersect x square plus y square minus 6x minus 2y equals to negative 5. Macam mana tu? Circle yang kita dah cari daripada A, jawapan dia ialah ini. Minus 45 equals to 0. So circle yang kita cari tu intersect pula dengan ini. Plus 5 equals to 0. Macam nak buat? Show that this circle also intersect the circle. Dua circle intersect each other. Apa cara dia? Minus. Okay. Dua circle. So ini dekat point of intersection tadi kan? Bukan sini. Sini. Ini dekat point of intersection ni. Di sini. Point of intersection. Okay. Dia soalan suruh show that the point of intersection, kita tahu dia boleh jadi, kalau cerita pasal point of intersection, dia boleh jadi two circles ataupun antara circle dengan line. And bila dia cakap je pasal show that there is an intersection, apa yang kita kena tunjukkan? B square minus 4AC sama ada greater than 0, less than 0, equals to 0. Since soalan ni kata intersect the circle, so dia basically mungkin akan jadi greater than 0, intersect dekat satu point ataupun equals to 0. Okay, so kamu tolak, betul macam kamu cakap tadi, oleh cakap tadi kita tolak kan? Okay, contohlah kita tolak dekat sini. So x square hilang, x square hilang. So minus, kita akan dapat 10x minus 2 plus 2, 0. Minus 45 minus 5, kita dapat minus 50. So 0. Betul ke ni? Check. Okay, betul. So kita dapat dekat sini, basically kita dapat terus x kita sama dengan 5. Betul? So since kita dapat x kita sama dengan 5, yes kita tahu ada point of intersection. Tapi ingat saya cakap tadi, kalau dia suruh show dekat sini, kita kena tunjukkan b square minus 4ac tu ada intersection. Maksudnya dia greater ataupun less dengan equals to 0. Kita bukan nak cari point of intersection, kita nak showkan dekat sini. So sekarang kita dah ada x equals to 5. So apa yang kita buat ialah kita kena substitutekan dekat salah satu equation kita dekat sini. So kita ada 5 square plus y square plus 4 times 5 minus 2y minus 45 equals to 0. Which is kat situ kamu akan end up dengan y square minus 2y equals to 0. Kita akan dapat quadratic equation. So bila kita dah ada quadratic equation dekat situ, barulah kita boleh buktikan b square minus 4ac kita. So b kita kat situ ialah negative 2 square minus 4, a kita 1, c kita 0. Okay, so dekat situ kamu dapat jawapan dia ialah 4, which is greater than 0. Okay, so buatlah conclusion. Since b square minus 4ac is greater than 0, there is an intersection point ataupun there is two intersection point between the circles. Okay, ingat kalau soalan suruh show the intersection point, yang kita nak tunjukkan ialah b square minus 4ac kita. Kalau soalan suruh cari intersection point, ini tak ada masalah lah. Teruslah cari y kamu. Okay, terus cari y kamu. Y sama dengan apa, y sama dengan apa dekat sini. Okay, so make sure baca soalan tu betul-betul. And faham macam mana nak buat. Fahamkan situation dia. Circle memang panjang. Soalan circle sangat panjang.
ada banyak sangat bahagian, ada banyak sangat jenis-jenis soalan yang dia boleh tanya untuk soalan circles dengan soalan vectors. Tapi kamu kena fahamkanlah konsep dia macam tadi. Kita ada dua circle. Ada dua circle. Kita kena buat apa? Kena tolak dulu untuk dapatkan X. Okay? Okay. So, itu sahaja untuk kita punya syllabus, untuk kita punya revision. So, all the best in your exam. Saya doakan semua orang berjaya dapat apa yang kamu nak. Dapat improve yourself. Kalau kamu dapat B minus dulu, naiklah. Sudah naiklah dapat B. Tapi saya doakan semua orang dapat A. Saya doakan semua orang boleh dapat 4 flat. Okay, tapi doa saya je tak mencukupi. Dia kena berusaha kamu juga. Okay, kita ada lagi 4 hari je. 4 hari tak banyak. Okay, kalau kamu makan, kamu tidur, so tinggal sikit je. Untuk kita cover balik, untuk kamu cover balik daripada chapter 3 sampai 10 memang tak sempat. Okay, so sekarang apa yang kamu boleh buat ialah buat soalan. Okay, practice bersama-sama dengan soalan. Kalau ada rezeki kamu, soalan tu keluar, rezeki kamulah. Okay, soalan yang kamu buat, betul-betul soalan yang kamu buat tu ialah soalan yang keluar, itu rezeki kamu. Okay. Sebab tu kita kena practice dengan soalan. Practice buat soalan tu bukan bila dah siap kamu tinggalkan dia terus. Maksudnya bila kamu dah siap kamu lupakan terus. Ingatlah. Ingat macam mana nak buat dia. Okay. Itu saja untuk kita punya PDP kali ni. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang tersinggung, siapa-siapa yang tersinggung. Saya doakan kamu berjaya dalam kehidupan kamu, doakan kamu dapat kos yang kamu nak. Doakan kamu selamat juga pulang bersama ibu bapa, boleh beraya di kampung setelah setahun tak balik. All the best lah in your exam. Okay? Itu saja. Terima kasih. Selamat Hari Raya guys. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Raya, Miss. Itu kayak Min. Thank you, Thank you, Miss. Miss, thank you. Thank you, Miss. Tak syok lah jerit. Bye. Thank you, Miss. Okay. Bye, Miss. Bye, Thank you, Miss. Miss. Bye. Miss. Bye. Makasih, Miss. Makasih. Okay. Miss, thank you, Miss. Okay. Miss bagi salam untuk ayah. Ayah tak nak jawab lah. Miss bagi salam untuk ayah, baru dapat E, Miss. Bye, Miss. Selamat Hari Raya.